Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan nikmat iman dan juga nikmat Islam. InsyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan berkaitan dengan salah satu ilmu yang cukup penting dalam kehidupan manusia, iaitu tidak lain tidak bukan iaitu ilmu Tauhid. Dan kalau kita melihat sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan konsep ilmu Tauhid ini, ia secara tidak langsung memberitahu kepada kita semua bahawa ilmu Tauhid ini mensatukan atau menumpukan segala aspek kehidupan kita ini hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan asasnya tidak lain tidak bukan iaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami konsep tauhid ataupun ilmu tauhid ini perlu diperjelaskan berserta dengan dalil yang seperti mana Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maksudnya, maka ketahuilah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah keampunan bagi dosa. Nak menceritakan kepada kita sahabat-sahabat sekalian bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan daripada surah Muhammad ini, para ulama menafsirkan bahawa tetaplah kita ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nak menceritakan kepada kita bahawa ilmu yang asas yang patut kita pelajari tidak lain tidak bukan ilmu tauhid. Nabi SAW daripada Abu Hurairah dan diriwayatkan daripada Imam Bukhari dalam satu hadis yang mengatakan bahawa imanun billah wa rasulih, keimanan dengan Allah dan Rasulnya, menceritakan kepada kita, menjelaskan kepada kita sahabat-sahabat sekalian bahawa amalan soleh ataupun amalan kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu, perbuatan itu akan menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara tidak langsung ia memperjelaskan kepada kita bahawa itulah penentu kepada syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tauhid ini sahabat-sahabat sekalian, ada autoriti yang perlu ditaati dan dipatuhi, sebab ia akan mengikat segala perkataan dan perbuatan kita, iaitu autoritinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memahami konsep ilmu tauhid ini, ada 4 sumber utama Islam yang perlu kita gunakan. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan ia membawa kita kepada mengenal isbat ilahiyat, isbat nabawiyah dan isbat sam'iyah. Dan tujuan utama kita mempelajari ilmu tauhid ini tidak lain tidak bukan, pertama sekali, menghindarkan manusia dari perkara-perkara yang membawa kepada syubhah dan keraguan. Dan yang kedua, mengelakkan manusia menjadi sesat, syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, senang cerita, mudah cerita bahawa tauhid ini memandu seluruh kehidupan manusia dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, iaitu tidak lain tidak bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu tauhid ini akan membawa manusia kepada kebaikan di dunia dan juga kebaikan di alam akhirat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan perkongsian ringkas berkaitan dengan ilmu tauhid ini dapat kita fahami dan dapat kita perhalusi selaku umat Islam yang berpegang teguh kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.